Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit baru yaitu unit 19 bersama menjamakan pendapatan yang bertajuk usaha gigih. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan respon berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat dalam petikan teks usaha gigih. Oke, yang pertama mari kita baca petikan ini. Seperti yang kamu nampak, isi pada petikan ini ialah komitmen yang tinggi, usahawan perlu menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya. Isi kedua, pandai mengambil peluang. Usahawan akan sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud. Oke, daripada petikan tersebut, kita tahu isi tersurat dalam petikan itu ialah yang sudah cikgu bacakan tadi, yaitu yang pertama, usahawan perlu menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya. Manakala isi yang kedua pula ialah usahawan akan sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud. Oke. Daripada logik, kita akan pikirkan isi tersirat daripada petikan itu ialah apa. Oke. Apa yang cikgu dapati isi tersirat daripada petikan itu ialah jika usahawan menunjukkan komitmen yang tinggi, maka usahawan dapat membantu orang ramai yang ingin bekerja, yang ingin mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi isi tersiratnya ialah apabila perniagaan berjaya, usahawan dapat membantu orang ramai yang ingin bekerja. Oke, isi tersirat bagi isi yang kedua pula ialah perniagaan yang dilakukan akan maju dan berjaya. Mengapa? Di situ surat sudah bagi tahu usahawan akan sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud agar perniagaan yang dilakukan akan maju dan berjaya. Jadi, apakah itu isi tersurat dan isi tersirat? Isi tersurat seperti yang cikgu katakan ialah ayat yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Isi tersebut juga nyata ataupun ada dalam petikan itu, dan daripada isi tersurat itu kita dapat mengetahui maksud ayat dengan melihat ayat tersebut. Apa pula itu maklumat tersirat? Maklumat tersirat ialah maksud dan makna ayat yang tidak disampaikan secara terus terang, tetapi maklumat tersebut masih berkaitan dengan tajuk petikan. Maklumat tersirat juga tidak dinyatakan dalam petikan. Ini maksudnya, kamu kena pikirkan sendiri apakah maklumat tersirat daripada isi tersurat tersebut. Jadi, bagaimana kita hendak mendapatkan maklumat tersirat ni? Dianya adalah berdasarkan 4 kunci, kata kunci, yaitu yang pertama, mengapa terjadi. Daripada isi tersurat tu kamu pikirkan, mengapa terjadi. Seterusnya, apakah kesan dia? Untuk yang ketiga, bagaimana? Maksudnya bagaimana perkara itu berlaku. Dan isi yang terakhir ialah untuk apa. Maklumat tersurat tu yang paling penting adalah logik. Tidak boleh kita main fikir saja. Yang pasti mesti logik. Boleh terfikir. Jadi kata kunci untuk maklumat tersirat ni ialah supaya, agar, kerana, untuk, kesannya. Jadi kamu kena ingat, untuk mendapatkan maklumat tersirat kita kena berpaksikan kepada 4 kata kunci ini, yaitu mengapa terjadi, apakah kesan, bagaimana, dan untuk apa.
Contohnya, maklumat tersurat daripada petikan yang cikgu jumpa, dia selalu membantu ibunya menyediakan kueh-mueh. Mengapa cikgu gunakan kata kunci mengapa? Mengapa? Maklumat tersirat dia ingin meringankan beban ibunya. Jadi bagaimanakah kita ingin memberikan respon daripada maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini? Caranya kita mestilah sentiasa membantu keluarga sebagai tanda menghargai jasa mereka karena ingin meringankan beban ibunya. Jadi terdapat isi dia di sini sebagai tanda menghargai jasa mereka. Jadi kita akan belajar hari ini ialah cara memberikan respon berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat dalam petikan teks usaha gigih. Ini ada dalam buku teks muka surat 124. Jadi, mari kita kenal pasti maklumat tersurat dalam petikan ini. Cikgu sudah garis. Ini yang merah ini ialah isi maklumat tersurat. Tapi kita sudah bincangkan isi ini. Dia selalu membantu ibunya menyediakan kueh-mueh. Kita sudah jumpa tadi apakah maklumat tersirat dia. Jadi mari kita cari untuk maklumat yang kedua. Yijung, selain itu Yijung tidak suka membuang masa. Kalau untuk isi ini kamu tidak perlu ambil selain itu. Kamu ambil sahaja Yijung tidak suka membuang masa. Untuk isi yang ketiga ialah berusaha mencari pendapatan tambahan untuk menyara keluarganya. Jadi kita sudah dapat maklumat tersurat. Kita lihat pula apakah maklumat tersurat ya. Dia selalu membantu ibunya menyediakan kueh-mueh. Daripada maklumat tersurat ini, maklumat tersuratnya ialah dia ingin meringankan beban ibunya. Jadi bagaimanakah kita akan memberikan respon berdasarkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini? Kita mestilah sentiasa membantu keluarga sebagai tanda menghargai jasa mereka. Kita sudah dapat untuk isi yang pertama. Sekarang kita lihat pula isi yang kedua. Maklumat tersurat untuk isi kedua ialah, selain itu Yijung tidak suka membuang masa. Daripada maklumat tersurat ini, kita tahu mengapakah Yijung tidak suka membuang masa. Supaya Yijung dapat melakukan banyak perkara berfaedah. Cikgu menggunakan kata kunci supaya. Sekarang bagaimanakah cara memberikan respon untuk maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini? Mengapa? Kita mestilah tidak membuang masa supaya dapat melakukan banyak perkara berfaedah. Kita gabungkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini untuk kita memberikan respon seperti ini. Tidak membuang masa. Ada maklumat tersurat situ dari maklumat tersurat. Kemudian supaya dapat melakukan banyak perkara berfaedah. Ini pula daripada maklumat tersirat. Seterusnya kita lihat pula isi ketiga. Berusaha mencari pendapatan tambahan untuk menyara keluarganya. Jadi, mari kita lihat apakah maklumat tersirat agar dapat membantu meringankan beban ibu bapa. Cikgu menggunakan kata kunci agar. Berusaha mencari pendapatan tambahan untuk menyara keluarganya agar dapat membantu meringankan beban ibu bapa. Bagaimanakah caranya untuk memberikan respon? Kita mestilah berusaha mencari jalan untuk membantu meringankan beban ibu bapa. Berusaha mencari jalan, itu berusaha mencari pendapatan untuk membantu meringankan beban ibu bapa.
dapat membantu meringankan beban ibu bapak. Nah, begitulah caranya kita untuk memberikan respon berdasarkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang kita jumpa. Jadi tugasan kamu untuk hari ini, siapkan latih tuli di dalam Google Classroom dan buat di buku BM2, kemudian hantar di Google Classroom. Peringatan, siapkan tugasan hari ini. Oke. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp Cikgu kalau kamu tidak paham. Terima kasih.